ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على قدوتنا وزعيمنا حبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وجميع أصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadil pengerusi majlis, yang berbahagia, yang berhormat Al-Fadil Ustaz Ahmad Fadli Sya'ari, Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahli Parlimen Pasir Mas, yang berbahagia Akhil Mujahid Encik Badrul Hisham bin Syahrin, yang terkenal di negara kita dengan gelaran Cikgu Bat, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Pusat. Yang berbahagia Ustazuna yang saya kasihi, contoh dan ikutan kepada kami, generasi adik-adik yang berada dalam perjuangan Islam yang suci ini. Kekanda Tuan Guru Haji Abdullah bin Husin, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor. Yang berbahagia Adinda Saudara Muhammad Wa'il Az-Zard, tetamu khas dari Palestin. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Bersara Haji Muhammad Nazari bin Mukhtar, pengerusi Ummah Negeri Johor. Yang berbahagia Tuan Haji Misran bin Sami'an, Wakil NGO Berkat Kebajikan Batu Pahat, seluruh barisan kepimpinan Perikatan Nasional Johor, barisan kepimpinan PAS Johor, seluruh ahli-ahli yang berhormat, para tetamu jemputan, para petugas media, para petugas keselamatan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepada kita nikmat untuk mempunyai kesedaran dan keinsafan serta rasa simpati dan solidariti yang kuat terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestin, khususnya di Gaza, yang sedang ditindas dengan cara yang sangat keji oleh golongan Zionis yang membangunkan negara haram Israel. Nikmat mempunyai kesedaran seperti ini dan rasa ukhuwah dan solidariti yang tinggi sedemikian adalah merupakan suatu nikmat yang sangat mahal di akhir zaman. Dengan nikmat yang seperti ini, kita dihimpunkan oleh Allah pada malam yang diberkati ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang menurunkan hidayah kepada manusia dan memimpin manusia dengan bimbingan yang terbaik, mengajar kepada kita bahawa sesungguhnya apabila kita meneliti akan sejarah saudara-saudara kita, maka hendaklah kita mengambil pelajaran daripada sejarah tersebut. Mengambil pelajaran agar kebaikan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka daripada peristiwa-peristiwa yang mereka tempuh juga diberikan Allah kepada kita apabila kita melakukan perkara dan hal yang sama daripada kebaikan-kebaikan itu. Mengambil pelajaran perkara-perkara daripada penindasan, penganiayaan yang melanda mereka, agar kita tidak melihat keadaan itu berulang di kalangan kita di negara yang kita kasihi ini. Apabila kita tidak mengambil pelajaran daripada kesilapan dan kesalahan dan kecuaian yang berlaku, yang terjadi dalam sejarah saudara-saudara kita dalam konteksnya pada hari ini yang berkaitan dengan Palestin. Sekiranya kita melihat bahawa Palestin adalah daripada saudara-saudara kita yang berbangsa Arab, yang dikelilingi oleh negara-negara Arab yang terkenal kaya dan mewah dan mempunyai kelengkapan senjata yang canggih. Tetapi mengapakah saudara-saudara kita pada hari ini yang berada di Gaza, Palestin, dibiarkan tanpa pertolongan yang layak, sebagaimana layaknya kepada saudara kita seagama yang diikat dengan ikatan akidah. Seperti yang disebutkan tadi, bagaimana sudah melebihi 30,000 yang syahid dalam pertempuran 100 hari lebih ini. Dan bagaimana 6,000 tan bom yang telah dijatuhkan di bumi Gaza. Di mana saudara-saudara Arab kita yang ada berjiran dengan Palestin? Kita perlu mengambil pelajaran. Mengapa terjadi demikian? Mengapa mereka itu melihat kekejaman terhadap saudara kita di Palestin tetapi tidak bergerak dan tidak berusaha untuk menghentikan kekejaman tersebut? Saya membaca sebuah kitab yang disusun oleh seorang tokoh sejarah yang terkenal, yaitu Syekh Dr. Ali Jarishah. Di dalam bukunya yang bertajuk Hadirul Alamil Islami, yang menerangkan tentang keadaan dunia Islam pada ketika itu. Di mana ketika menerangkan mengenai Palestin dan sejarah kejatuhan umat Islam di Palestin ke tangan Israel, Yahudi laknatullah alaihim, beliau mengatakan bahawa kejatuhan itu dilakukan dengan rencana yang sangat teliti,
yang dilakukan oleh golongan Yahudi, rencana yang sangat teliti, yang menuntut kita bersifat peka kepada rencana itu. Rencana yang memakan masa yang panjang, merentasi beberapa kurun, dan akhirnya dilaksanakan melalui perjanjian untuk menyerahkan bumi Palestin kepada Yahudi, kepada gerakan Zionis. Ini rencana yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini yang membawa kepada penghijrahan beramai-ramai ke Palestin. Dan kemudiannya, setelah berlaku penghijrahan, mereka berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa antarabangsa. Dan apabila mereka telah mendapat pengiktirafan, mereka membeli sebanyak-banyak tanah yang ada di Palestin. Dan mereka memperluaskan kuasa mereka dan pendudukan mereka di Palestin. Dan kemudiannya akhirnya mereka mendapat pengiktirafan sepenuhnya sebagai sebuah negara yang dianggap berdaulat. Perancangan yang dilakukan ini, yang mereka laksanakan dengan teliti, hendaklah kita mengambil pelajaran daripadanya, supaya perancangan yang serupa tidak berlaku di tanah air kita. Perancangan yang sama telah berlaku di Filipina. Perancangan yang sama telah berlaku di negara-negara yang lain. Sehingga umat Islam kehilangan tanah air. Maka perancangan yang sedemikian memerlukan kepekaan daripada kita sebagai umat Islam agar ia tidak berlaku di tanah air kita. Karena itu ulama besar Syekh Said Hawa rahimahullahu ta'ala mengingatkan agar umat Islam kembali semula menghayati sunnah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan perancangan strategi. Beliau mengarang kitabnya dengan memberi tajuk Jundullah Takhtitan, tentera Allah daripada sudut perancangan, strategi dan perencanaan. Beliau mengajar dan mengingatkan kepada kita, tanpa kita mempunyai kepekaan terhadap perancangan musuh dan membina perancangan dan strategi daripada pihak umat Islam untuk mengekang kemarahan musuh, maka kita berada di ambang bahaya dan mengulangi akan maksah penderitaan yang berlaku berulang-ulang kali ke atas umat Islam di dunia pada hari ini. Beliau mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya itu. Dan kemudiannya, Syekh Dr. Ali Jarishah mengingatkan bahawa sebab kejayaan perancangan ini adalah berpunca daripada beberapa perkara. Dan saya hanya nak menyentuh satu sahaja. Iaitu kata beliau, ibadul Islam an sahatil ma'rakah. Menjauhkan Islam daripada medan perjuangan dan pertempuran. Antara strategi yang dilakukan oleh Israel ialah memastikan perjuangan pembebasan Palestin yang digerakkan di Palestin tidak bertolak daripada Islam dan semangat perjuangan dan jihad untuk memulih dan mengembalikan kuasa Islam di Palestin. Ini salah satu daripada sebab yang menyebabkan rencana Israel berjaya setakat ini di Palestin. Kerana apabila mereka berjaya menjauhkan Islam daripada medan perjuangan untuk menjadi dasar dan titik tolak, pada ketika itu digantikan dengan semangat nasionalisme Arab. Semangat nasionalisme Arab yang gagal menyatukan orang-orang Arab. Bahkan semangat nasionalisme Arab yang hanyalah merupakan semangat yang palsu, yang tidak ada kekuatan
yang tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat nasionalisme Arab itu menyebabkan perjuangan Palestin menjadi lemah. Kerana itulah apabila melihat bagaimana perjuangan Palestin yang mula digantikan dengan perjuangan kebangsaan mengalami kelumpuhan dan kelemahan, ketika itu muncul tokoh besar dalam perjuangan Palestin yang berusaha memulihkan semangat Islam dalam perjuangan membebaskan Palestin, yaitu Mufti Al-Husaini, Amin Al-Husaini, yang bergerak dari sudut politik membawa semangat Islam, membawa pendekatan dan strategi-strategi yang bertolak daripada untuk menegakkan Islam. Dan kemudian datangnya Syekh Izzuddin Al-Qassam yang bergerak daripada sayap militer, dan beliau membawa slogan imma nasru wa imma syahadah, sama ada kita menang menghalau keluar Israel atau kita syahid. Perjuangan Syekh Amin Al-Husaini dan perjuangan Syekh Izzuddin Al-Qassam rahimahumullah rahmatan wasi'ah telah berjaya memulihkan perjuangan Palestin dan mendatangkan suatu kekuatan yang kemudiannya disambut oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah rahmatan wasi'ah, syahid, yang akhirnya pada hari ini kita melihat walaupun mereka dibakar dengan 6,000 tan senjata dan bom api daripada Israel, la yataharrakuna wa la yakhrujuna an Palestin abadan. Mereka tidak bergerak menjauhi Gaza. Mereka tidak meninggalkan Gaza. Mereka tidak berasa lemah. Mereka tidak takut dengan kematian. Dan mereka tidak indah apa sahaja ancaman dan ugutan yang berterusan yang dihadapkan kepada mereka. Negara yang kecil oleh kuasa-kuasa besar dunia yang mendukung Israel. Dari mana kekuatan ini? Daripada Islam. Daripada Islam. Apabila Islam itu diketepikan dalam medan perjuangan membebaskan Palestin pada peringkat awal dahulu, yang dilakukan oleh Israel dengan memastikan khilafah Uthmaniyah itu dihancurkan, dan kemudiannya dengan memastikan perjuangan bersenjata yang bertolak daripada Islam dikhianati dan ditangkap mereka yang terlibat dan dibunuh dan dileraikan pertubuhan mereka itu, dengan memastikan segala agenda-agenda yang bertolak dari Islam tidak dapat diteruskan. Tetapi apabila dipulihkan kembali pada hari ini, kita melihat Gaza terus bertahan. Ini adalah pelajaran kepada kita umat Islam. Walaupun kita berdepan dengan berbagai-bagai cabaran daripada golongan liberal dan sekular, dan kita mendengar berita yang menyedihkan tanpa menghilangkan penghormatan kita kepada keputusan mahkamah, tetapi ia adalah berita yang menyedihkan. Saya bersama umat Islam, bersama yang berhormat Al-Fadil YB Fadli Syari, bersama dengan pimpinan PAS, kami berada pagi tadi, dan saya yakin tuan-tuan juga berada, mendengar keputusan yang memilukan. Kita bila berdepan dengan situasi begini, jangan sekali-kali lemah semangat. Jangan berhenti untuk membawa panji-panji Islam. Jangan meninggalkan Islam sebagai dasar perjuangan. Kerana di situlah kekuatan kita. Di situlah kita akan boleh bertahan. Walaupun 1000 tahun akan datang cabaran yang mendepani kita. Tetapi apabila kita meninggalkan Islam, maka dalam tempoh yang singkat, kita akan melihat segala-galanya menjadi hancur dan musnah. Kerana pada ketika itu Tuhan Allah Azza wa Jalla tidak bersama dengan mereka yang meninggalkan Islam
Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa la tahinu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali kamu merasa hina dan rendah. Dan jangan sekali-kali kamu berduka cita yang melemahkan semangat juang. Kenapa? Wa antumul a'la wa hadhihi syahadatun min indillah. Ini adalah persaksian dari Allah. Wa antumul a'launa. Kamu adalah golongan yang tinggi. Golongan yang menang. Golongan yang mulia. Dengan syarat, in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu beriman. Sekiranya kamu bersama Islam. Sekiranya kamu mendukung Islam. Maka kamu akan tetap berada di atas. Walau apapun cabaran yang dilakukan oleh golongan yang menentang Islam. Ambil pelajaran ini dalam kita meneruskan perjuangan dengan semangat yang tinggi bagi kita menegakkan syariat Allah di bumi dan tanah air yang tercinta, dan bagi kita memayungi rakyat dari berbagai bangsa dengan makna keadilan yang sebenar, dengan makna integriti yang sebenar, dengan makna rahmah dan kasih sayang yang sebenar, yang hanya akan tercapai dengan semata-mata Islam yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sekadar itu yang ingin saya sampaikan. InsyaAllah kita akan dengar daripada pimpinan kita yang ada bersama-sama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar!